Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُونَ بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. Sadaqallahul azim. Waliya'lamal ladzina utul ilma annahu al-haqqu min rabbik. Jadi kita kaitkan dengan ayat sebelum ni. Ayat sebelum ni menceritakan tentang bagaimana pertarungan kita dengan syaitan yang mengilhamkan dan mewaswaskan perkara-perkara kejahatan, ya. Dan kewujudan waswas syaitan itu adalah sebahagian daripada fitnah lilladzina fi qulubihim maradun wal qasiyati qulubuhum, ya. Maknanya Allah Ta'ala wujudkan kepayahan-kepayahan yang terpaksa dilalui sebagai suatu ujian yang kita terpaksa, ya, hadapi. Namun kita orang yang berjaya melalui ujian itu ialah orang yang alladzina utul ilma, ya, orang yang telah dikurniakan kepada mereka ilmu, ya. Jadi kita tengok di situ bagaimana satu persatu perkataannya waw dan li, bagi ataupun supaya ya'lam, mengetahuilah. Apa yang nak diketahui itu annahul haq, bahawa yang benar itu Allah, ya, yang benar itu adalah Allah, ya. Mengetahui siapa yang bakal dapat, ya, siapa yang dapat mengetahui itu alladzina utul ilma. Alladzina, orang-orang yang orang-orang yang ya dak, utu. Asalnya utia. Kalau seorang dikurniakan, seorang diberikan, ya, utia Musa, ya dak, utia, ya. Dia sebenarnya daripada perkataan ata, ata, didatangkan ataupun ya, didatangkan, utia. Kemudian kalau dah banyak jadi utu. Mereka yang diberikan ilmu, mereka yang dikurniakan ilmu yang sebenar, ya tak? Ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu Quran, ya, ilmu akidah, ilmu Al-Quran, ilmu, ya, maknanya kita kata yang sebenar, ya, ilmu yang sebenar. Taulah mereka annahul haqq mir rabbik, bahawa sesungguhnya dia, yakni Al-Quran itu, hu tu Al-Quran, ya, ataupun hu tu juga, di sini betul lah dikata bahawa dia tu, yakni hu tu Al-Quran. Hu tu juga boleh makna Rasul. Hu itu juga boleh makna Rasul. Annal Quran, ataupun tafsiran yang lain, annar Rasul, ya, annar Rasul itu al-haqqu min rabbik. Dialah yang sebenar, dialah yang benar daripada
daripada Tuhan. Jadi ini sebenarnya gambaran kepada konflik pertarungan yang tak putus-putus antara orang yang beriman dengan orang yang kafir. Apa pegangan orang yang beriman, apa pegangan orang yang kafir. Ya. Jadi pegangan orang yang kafir itu banyak bersifat, maknanya kita kata sesuatu yang tamanna, angan-angan, ya, khayalan-khayalan, takhayyul, ya, khayalan-khayalan. Tapi orang yang beriman itu dia punya pegangannya yang berdasarkan ilmu, ya, ilmu Quran, ilmu tauhid, ya. Itu pertarungan yang tak akan ada penghujungnya kecuali setelah kiamat berlakulah, ya. Bila dah kiamat berlaku, padang mahsyar, barulah itu kira dah habislah, ya, habislah pertarungan itu, ya, habislah pertarungan itu, ya. Jadi orang yang diberikan, diutuskan, dikurniakan ilmu itu, fayu'minu bihi, maka mereka ambil sikap untuk beriman, ya, dengannya. Nya itu siapa? Quran. Nya itu juga Rasul. Maknanya tolak, ya, tolak yang lain daripadanya, ya, tolak yang lain daripadanya, mengambil sikap dengan ilmu yang ada, fayu'minu bihi, ya, mereka itu, maka mereka itu akan beriman dengannya, dengan Quran dan dengan Rasul. Dan bukan itu saja, fatukhbita lahu qulubuhum. Tukhbita, kemarin kita dah ada perkataan ini, khabata ini dengan makna tunduk, ya, khabata ini dengan makna tunduk, ya, tidak akan melawan, tidak akan menentang, bahkan akan tunduk. Lahu qulubuhum, baginya, baginya tu siapa? Al-Quran dan juga Rasul, ya, Al-Quran dan juga Rasul. Maknanya ada yang mentafsirkan Quran, maka tunduklah, ya, baginya, ya, kepadanya ataupun baginya, bagi Quran itu. Ada yang mentafsirkan baginya itu bagi, iaitu Rasul. Tunduklah mereka itu, hati mereka kepadanya, itu kepada Al-Quran, kepada Rasul, ya. Hati-hati mereka akan tunduk. Fatukhbita lahu qulubuhum, ya, fatukhbita lahu qulubuhum, ya. Mungkin ada yang bertanya, kenapa tukhbita? Dia sebenarnya ada an selepas fa, tapi disembunyikan, dipanggil an mudmarah, an yang disembunyikan, mudmarah, ya, an yang disembunyikan. An itu ada selepas fa yu'minu, dan an itu pun ada selepas fatukhbita. Ada an mudmarah, sebab fa ini dipanggil fa'u sababiyah, ya, fa'u sababiyah. Maka dengan sebab itu mereka akan beriman dengannya. Maka dengan sebab itu akan tunduklah baginya, bagi Al-Quran, bagi Nabi, oleh hati-hati. Qulub jamak kepada qalb. Kalau satu qalb, kalau hatiku qalbi, ya tak? Kalau hatiku ialah qalbi. Thabbit qalbi ala dinika. Jadi kalau hati saja qalbun, ya, qalbun. Kalau dah banyak jadi qulub. Tuhan muqallib, ya, muqallibal qulub, yang membolak balikkan, ya tak? Dari situlah juga timbul perkataan iqlab, ya, inqilab, merampas kuasa sehingga menggulingkan sesuatu kerajaan. Dia panggil inqilab, yang atas bawah, yang bawah jadi atas. Dahulunya di bawah, sekarang dia dah jadi pemerintah atas. Jadi dia panggil inqilab, ya, berubah, yang atas jadi ke bawah, bawah jadi ke atas, berbalik. Dia jadi berbalik. Iqlab itu pun maknanya nun mati tadi dah tukar menjadi, bila nun mati berjumpa dengan ba, ya tak? Apa jadi pada nun? Berubah menjadi mim, ya tak? Berubah menjadi mim, ya tak? Berbalik menjadi mim, ya tak? Itu iqlab. Jadi qulub, ya, ya. Ini ayat ni ialah kita kata bahawa ianya umumlah, sebab tidaklah difokuskan kepada Nabi Muhammad. Mana pengajarannya pengajaran yang umumlah, bahawa mana-mana umat kalau ada ilmu, kalau ada ilmu, maka dia akan tahu mana yang benar. Umat yang tak ada ilmu, yang jahil ni, ini yang masalah. Yang pegang masjid ni, rupa kerongga ni. Dia pegang masjid, rupa kerongga megang, tak? Kerongga tak bagi kita manjat.
macam dindak je, ya tak? Macam dindak je rambutan tu. Idak juga. Jadi maknanya mana-mana umat tu, ya, kalau ada ilmu, dia tahulah mana yang benar. Bila yang tak ada ilmu, yang jahilah, ini yang jadi masalah. Kecuali ada ilmu tapi masih lagi menolak kebenaran, itu ada kepentingan. Itu maknanya orang yang mempunyai kepentingan di kalangan orang yang disebut sebagai ahli kitab. Kenapa dia dah tahu benar tapi masih menolak? Sebab dia ada kepentingan, status, dengki, ya tak, antara Bani Israel dengan Bani Adnan, ya tak, dia tak senang Bani Adnan naik. Bagi dia padahalnya Bani Adnan dengan Bani Israel itu sepupu, sebab dia mesti datuk. Ya, Adnan dengan Israel, iaitu makna kita kata anak cucu demo ni lah, ya, anak cucu. Jadi dengki Bani Israel kepada Adnan dan Bani Adnan, ya tak. Jadi Nabi kita itu adalah daripada kalangan Adnan, ya tak, ya, Adnan. Jadi umum, ya, umum. Maka apapun, wa innallaha lahadil ladzina amanu, hadi membawa petunjuk, tak? Hadi membawa petunjuk. Kan di antara 99 tu, di antara asmaul husna yang 99 itu ialah al-hadi, ya, di antaranya ialah al-hadi. Kalau manusia kita ambil Abdul Hadi. Jadi maknanya hadi itu daripada hidayah. Hadi itu daripada huda. Orang yang membawa petunjuk itu dipanggil hadi, ya. Maka dikatakan di situ, wa innallaha lahadi, Allah itu sesungguhnya, ataupun kalau nak terjemahkan, bahawasanya Allah itu sesungguhnya. Sebab kita ada inna, lepas itu ada lam, dipanggil muzahlaqah, lam muzahlaqah, ya tak? Jadi sesungguhnya Allah, ataupun bahawasanya Allah sesungguhnya akan menjadi petunjuk, akan membawa petunjuk. Di sini diterjemahkan pemberi petunjuk, ya, kepada siapa? Alladzina amanu ila siratim mustaqim, orang yang beriman kepada jalan Islam, jalan tunduk patuh, jalan yang lurus ialah jalan Islam, jalan yang tunduk patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi prosesnya ilmu kena ada. Jangan sentimen, jangan perasaan, jangan terbawa-bawa dengan maknanya kita kata legacy, ya tak, sejarah-sejarah je, ya tak, jangan terbawa-bawa dengan sejarah je. Tengok apa ilmu yang dipegang, apa sandaran, apa hujah, ya, apa sandaran dan apa hujah. Nah, itu ayat 54. Nah, jadi kalau kita tengok di sini muka surat 381, dekat mana tu, iaitu akan tetapi Allah yang maha mengetahui, ya, akan tetapi Allah yang maha mengetahui dipanggil alimun hakimun, ya, maha mengetahui lagi bijaksana, selalu menghilangkan dan menghapuskan apa yang dimasukkan oleh syaitan. Pertarungan tetap akan ada. Syaitan akan menggunakan kesempatan daripada kelemahan dan kejahilan, ya, tetapi di sana ada rahmat Allah. Selagi mana manusia itu membuka pintunya dan membuka hatinya kepada Allah, maka Allah akan bantu dia dengan menghilangkan dan menghapuskan apa yang dimasukkan oleh syaitan. Yuwaswisu fi sudurin nas, syaitan minal jinnati wan nas tetap akan yuwaswisu fi sudurin nas, ya tak? Jadi kita minta lindung, a'udzubika min hamazatish syayatin wa a'udzubika min an yahdurun. Minta lindung dengan Allah daripada bisikan mereka dan juga kehadiran mereka, ya. Jadi di situlah Allah Taala menguatkan dengan yansakh. Kalau tuan-tuan baca ayat sebelum ini, dia kata apa? Fayansakhullah ma yulqish syaitan. Tengok perkataan ayat 52 tu, ada perkataan yansakhu, fayansakhu. Yansakhu tu daripada nasakha, nasikh, mansukh. Nasikh wa mansukh. Kalau kita mengaji usul fiqh, bukan hanya mengaji fiqh, ya. Kita tahap-tahap kita ni, kita bukan sekadar mengaji fiqh. Tahap kita ni kita sudah kena mengaji pula usul fiqh. Mana dia ayat yang nasikh, mana dia ayat yang mansukh, mana dia hadis yang mansukh, mana dia hadis yang nasikh. Contoh beginilah, Nabi pernah melarang orang ziarah kubur.
tapi larangan itu sudah mansukh. Ya tak? Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur. Dahulunya aku pernah cegah, halang kamu daripada ziarah kubur. Ala fazuruha, maka sekarang ziarahlah. Jadi maknanya ada nasikh dengan adanya mansukh. Peringkat awal tu ngapa Nabi larang? Sebab Nabi tak mau pemujaan, pendewaan. Nabi tak mau dipuja-puja kubur. Sebab Arab jahiliah ni suka puja kubur. Begitu jugalah Arab Syiah, begitulah juga orang Syiah. Tak? Orang Syiah suka tawaf keliling kubur. Ya, suka sujud ke kubur. Suka nak memuja kubur. Itu memang dapat disaksikan sendiri, ya. Selain daripada mereka tu memanglah ada perasaan kasihnya, tapi ada khurafatnya, ada takhyulnya, adanya syiriknya bila dia tawaf kemudian dia pun sujud, ya. Kita mana boleh sujud kepada kubur, ya. Jadi Allah Taala bantu dengan Allah Taala nasahkan, mansuhkan ma yulqis syaitan, ya, hilangkan dan hapuskan apa yang dimasukkan oleh syaitan dengan mengukuhkan ayat-ayatnya, yuhkimullahu ayati. Jadi pertarungan antara kita dengan syaitan ini kena penguasaan ayat-ayat Quran. Ya, penguasaan ayat Quran itu amalan dan juga hafalannya, itulah senjata kita menentang musuh kita. Was-was syaitan, ya tak? Ya, yang cuba mengganggu kita. Maka Allah Ta'ala, maka kita dikuatkan dengan ayat-ayatnya, yuhkimullah ayatihi, dan memurnikan wahyunya daripada, maknanya kita kata fitnah syaitan, ya, daripada fitnah syaitan itu tadi. Ma yulqis syaitan fitnah, ya, ma yulqis syaitan fitnah. Sehinggalah orang-orang, sampailah kita kepada ayat 54, sehinggalah apa dia? Diketahuilah oleh orang-orang yang berilmu mana yang betul, mana yang salah. Jadi sebenarnya dalam diri orang yang nak mencari ilmu, jangan ada kita kata syirik, jangan ada mengikut-ngikut kehendak syaitan. Sebab itu kan pernah dinasihatkan oleh guru kepada Imam Syafi'i, ya tak? Syakautu ila su'i hifzi, saya mengadu kepada guru saya. Syakautu ila al-waqi' an su'i hifzi, saya mengadu kepada guru saya. Imam Syafi'i dia mengadu kepada gurunya namanya Waqi', ya, an su'i hifzi, tentang susahnya saya nak menghafal dan buruk benar hafalan saya. Kata Imam Syafi'i ni, ya Allah, Imam Syafi'i punya merendah diri, katanya dia payah nak ngapal. Padahal ya Allah, tak tahu nak ngabur kan. Ya tak? Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Arsyada yurshidu mursyid. Maka guruku membimbing aku supaya meninggalkan ma'asi. Fal ilmu nurun, sebab ilmu itu cahaya, wa nurullahi la yadkhulu lil 'asi. Maka cahaya Allah tak akan masuk kepada orang yang asi. Asi apa? Orang yang melakukan maksiat. Jadi maknanya proses untuk penguasaan ilmu memang kita kena banyak berpantang. Tidak, untuk menguasai ilmu memang kena banyak berpantang. Mengaji, menghafal, tapi kena banyak berpantangnya. Sebab itu memang kita cari jalan untuk pisahkan, ya tak? Kita cari jalan untuk pisahkan dunia ini, ya? Pisahkan dunia ini, sebab dunia ini maknanya kelalaian, dunia ini kemaksiatan. Jadi ketika nak mengaji itu kita mesti proses takhliyah, ya tak? Takhliyah tu bersihkan, ya, segala maasi dan sebagainya. Barulah dapat, ya, kita kata ilmu. Jadi bahawa itulah yang hak dan yang benar. Bagi orang yang berilmu, bahawa dia akan tahu bahawa itulah yang hak dan yang benar yang telah diwahyukan, annahul haqqu min rabbik, ya, yang telah diwahyukan kepada nabinya, maka berimanlah mereka. Fatukhbita lahu, tunduk patuh hatinya sepenuhnya, ya, qulubuhum, kepada kenyataan, iaitu kepada kebenaran itu tadi. Jadi tuan-tuan dan puan, selain daripada kecerdasan, kebijaksanaan dengan pendekatan-pendekatannya, jangan lupa meninggalkan maksiat.
adalah sebahagian daripada cara untuk menguasai ilmu, ya, cara untuk menguasai ilmu. Sebab itu kan banyakkan berpuasa tu pasal apa? Supaya penguasaan itu, ya tak? Bila banyak puasa kurang maksiat, bila kurang maksiat penguasaan ilmu tu meningkat, ya. Dan sesungguhnya Allah lah wa innallaha lahadil ladzina amanu. Allah lah pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman, alladzina amanu ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Saya ada sebut pada minggu yang lalu bahawa al-mu'min baina khamsati syada'id. Mukmin itu akan berdepan dengan 5 kepayahan, ya. Nak pergi ke jalan yang lurus tu, dari dalam ada yang mengganggu, 2 syaitan, ya tak, yang maknanya menggodanya, ya, dan juga kita ada nafsu, ya tak, yang melalaikannya. Kemudian kita ada 3 muslim yang hasiduh, yang yahsuduhu, yang hasad kepadanya, munafik, ya tak, yubghiduhu, orang munafik yang benci, dan si kafir yang memusuhi, ya, si kafir yang memusuhi. Jadi inilah keadaan yang menggugat kita, tapi itulah dia kehidupan adalah pertarungan, ya, kehidupan adalah pertarungan. Hadirin sekalian, maka dalam konteks itu Nabi tidak menjadi pendakwah bebas. Nabi bina umat, Nabi bina jamaah, ya. Tak ada pula Nabi lepas je, tak ada pula Nabi dakwah betul Nabi lepas, tak. Nabi bergaul terus, Nabi dampingi, muayashahnya ada, markaznya ada. Di peringkat Mekah tu markaznya di rumah Al-Arqam, Abi Al-Arqam. Rumah tu Arab panggil dar, ya. Rumah tu Arab panggil dar, bait, manzil. Dar pun rumah juga. Jadi Darul Arqam maknanya rumah sahabat Nabi yang bernama Al-Arqam. Jadi sebab itu tak heran, ya, almarhum Ustaz Asy'ari Muhammad, dia mengambil nama sahabat tu untuk dia maknanya mengasuh dan mendidik, ya, generasi yang sudah terhimbau dengan dakwah yang dia sampaikannya di sana sini, ya tak, melalui kuliah fardu ainnya setiap minggu, ya. Teman-teman daripada UTM, daripada makna Universiti Melaya datang apa semua kan ke Sungai Pencala tu tadi. Kemudian diasuh, dididik, kemudian dibuat pula ekspedisi dakwah, ya tak. Kemudian dia bangun pula ekonomi, dibangun pula pendidikan, dibangun pula kebudayaan, sehingganya semua nasyid-nasyid yang contemporary yang ada ni sebahagian besarnya memang pengaruh dia, ya, pengaruh Darul Arqam. Namakanlah Raihan ke, namakanlah Hijaz ke, namakanlah Diwani ke, namakanlah, ya tak, semuanya hasil daripada sekolah kebudayaan dia, ya, sekolah kebudayaan. Jadi ini kita kata bahawa kalaulah tidak kerana fitnah, ya, fitnah tariqat itu maknanya dia, ya, kita kata meneroka, ya, dia meneroka sesuatu yang maknanya sifatnya syumul dalam perjuangan, ya, dalam perjuangan dia meneroka sesuatu yang sifatnya syumul, dia menggarapi semua sumber, ya tak, dia menggarapi semua sumber. Orang tak ada studio, dia dah ada studio. Orang tak ada surat khabar, dia dah ada surat khabar. Orang tak ada majalah untuk kanak-kanak, dia dah ada majalah untuk kanak-kanak. Belum ada majalah untuk muslimah wanita, dia dah ada majalah untuk muslimah dan wanita, ya tak. Jadi ini di antara, ya, kita kata ilham ataupun bahkan Darut Tauhid, ya, Kiai Gimnastiar bila ditanya di mana dia dapat ilham yayasan Darut Tauhidnya sehingga dia yayasannya melakukan macam-macam program, dia kata dia dapat daripada maknanya Ustaz Asy'ari, ya, maknanya ilham itu diperolehinya daripada, ya, Ustaz Asy'ari. Jadi maknanya di situ kita kata bahawa bagaimana dakwah, ya, perlu kepada jamaah. Dia tak boleh ngajar balik, ngajar balik. Dia kena ada muayashah, tidur, makan, berjalan, ya tak, maknanya bagaimana Nabi, ya tak, bermusafir bersama, mukim, bersama, berjalan bersama, ya tak, makan bersama, ya, berkhemah bersama. Inilah yang membentuk. Kemudian buat projek-projek bersama. Inilah yang boleh membentuk. Adapun ceramah sana, ceramah sini, dia ibarat, minta maaf lah, ya, ibarat ayam bertelur sana, bertelur sini, tapi dia tak ngeram, kan?
Riuh lah ayam tu dah sampai kampung kita. Dia bertelur. Lepas tu tinggal. Haram diramnya, ya tak? Jadi maknanya mengajar sana, mengajar sini, itu adalah, dapatlah juga menghidupkan suasana masjid dan ilmu dalam kampung tu. Tapi nak tengok hasil, tak dapat. Nak tengok satu projek yang konkret, yang dibuat bersama, tak dapat. Jadi perlu kepada dipanggil apa ya, mustautanah, duduk satu tempat yang memungkinkan kita mewujudkan program-program yang operasional, yang boleh dioperasikan, yang konkret, yang praktikal di dalam masyarakat. Itu benda-benda rupa itu ya, maknanya kita kata bahawa era dakwah ya, yang mesti dilalui ya oleh pendakwah. Sebab itu para ulama silam, dia balik daripada Mekah ke, balik daripada Madinah ke, balik daripada India ke, balik pada Pakistan, dia mesti buat sesuatu. Perkampungan lah, ya tak, bendang lah, apa semua, ya tak, bersama dengan masyarakat. Jadi ini pendekatan yang mesti diambil supaya kita dapat terjemahkan Islam. Bukan hanya tinggal ajaran, tapi perlaksanaan, ya, perlaksanaan. Baik, itu ayat 54. Kita masuk kepada ayat 55. Apakah Nabi, maknanya kita kata mendapat hasilnya dengan mudah? Tidak. Wala yazalul ladzina kafaru fi miryatin. Sampai Nabi terpaksa berhijrah. La yazalu tu sentiasalah, masih lagilah. Ya, kalau di sini diterjemahkan apa? Sentiasalah, ya. La yazalu, kalau dalam hadis ada katakan la tazalu ta'ifatum min ummati, masih lagilah, sentiasalah satu kelompok daripada umatku, zahirina 'alal haqq, akan menzahirkan kebenaran. Jadi di sana ada wala tazalu, la tazalu. Di sini la yazalu alladhina kafaru, akan sentiasalah orang-orang kafir itu fi miryah. Miryah ni maknanya raib. Ya, miryah maknanya raib. Apa makna raib? Keraguan, ragu ya. In kuntum fi raibim minal ba'thi, ya, ataupun wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Ya tak? Raib maknanya ragu, miryah pun maknanya ragu. Akan adalah sentiasa orang kafir yang meragui, ya, yang meragui Nabi, yang meragui Al-Quran. Itu yang dikatakan fi miryatin minhu. Minhu tu minan Nabi, minhu tu minal Quran. Akan adalah yang juga meragui Quran, akan adalah juga yang meragui baginda. Hatta ta'tiyahum as-sa'ah. Tengok hatta di situ ya. Adanya selepas hatta itu an, tapi tidak kelihatan, dipanggil mudmarah. Sebab itu dia ta'tiyah. Asalnya ta'ti. Ya, asalnya ta'ti, jadi ta'tiyah. Ya tak? Sehinggalah tiba-tiba datang, ya tak? Ta'ti, daripada perkataan ata ta'ti. Apa dia? As-sa'ah, baghtah, mengejut je, ya tak? Mengejut je datangnya kebinasaan itu, kematian itu, ya tak? Kemusnahan itu datangnya baghtah. Baghtah ni mengejut, tiba-tiba. Ya, maksudnya terus menentang Islam, tak mau juga terima, bermusuh dengan Islam, tiba-tiba datang, ya tak? Suatu maknanya kebinasaan yang tiba-tiba berlakunya, yang disebut sebagai baghtah. Dalam konteks zaman Nabi, dema tak sangka kalah Badar tu. Memang upset, ya, memang upset. Dema tak sangka boleh kalah Badar itu. Sebab dema 1000 orang, umat Islam 313. Kemudian 313 tak macam 1000. 1000 peralatannya lengkap, dipimpin oleh Abu Jahal. 1000 tu memang kelengkapan perang, angkatan perang. 313 bukan. 313 adalah operasi mengambil balik barang-barang dagangan dan juga barang-barang kepunyaan orang Islam. Kan ke misi Badar itu operasinya apa? Iaitu orang Abu Sufyan dengan kafilah dagangannya balik daripada Syam dengan keuntungan dagangan yang hartanya diambil daripada orang Islam ketika mana orang Islam tinggalkan harta itu di Mekah. Dia mau masuk rumah orang Islam, dia mau pecah pintu. Dia buat style Kasim Baba. Dia angkat semua.
kan, bawa lori Kasim Baba kan. Jadi maknanya dengan modal itu dan keuntungannya itu, ya, dia memeniaga secara barter trade, tukar menukar barang di Syria. Nak balik semula ke Mekah, lalu di Badar. Itu isu Badar. Jadi Nabi kata kita kena sekat kafilah ni. Jadi yang pergi untuk menyekat ini 313 orang dipimpin oleh Nabi, bukan nak perang dah, nak sekat kafilah ni. Tiba-tiba bertembung dengan, maknanya kita kata angkatan perang Abu Jahal. Itu, ya tak? Jadi upset. Macam mana boleh kalah? Ini yang dikatakan bagtatah, mengejut je, ya tak? Maknanya tiba-tiba berlaku satu kejutan, ya, kekalahan. Au ya'tiyahum azab, ya tak? Mereka ini sebenarnya ragu, terus meragui, sudahnya tiba-tiba datang kepada mereka azabu yaumin, azabu yaumin aqim, azab yang harinya, azab yang disebut di sini ialah azab yaumul qiyamah. Qiyamah ni tak ada lail, ya. Qiyamah mana ada lailul qiyamah, tak ada. Qiyamah ni selalu disebut yaum je, ya. Aqim, apa makna aqim? Aqim ini yang tak ada kebaikan padanya, la khaira fiha. Dia asalnya aqim ini digunakan untuk angin. Aqim ialah angin yang tak ada kebaikannya, angin yang panas, angin yang tak membawa hujan, angin yang tidak melakukan proses pendubungan, itu dipanggil aqim, ya. Aqim ialah angin yang tidak produktif. Dia tidak melakukan proses pendebungaan antara pokok dengan pokok, antara benih dengan benih. Dia juga tidak membawa kebaikan, iaitu hujan, tak ada. Itu dipanggil sebagai aqim. Jadi yaum aqim itu hari yang tidak ada sebarang faedahnya, hari yang tak akan ada perlindungannya. Itu dipanggil sebagai yaumun aqim, ya. Tiba-tiba datang kepada mereka, ya, yaumun aqim, azab yaum aqim, ya, iaitu hari di mana tak ada apa yang kamu boleh dapat. Orang-orang kafir ni pada hari itu tak ada apa yang mereka boleh dapat hari itu, ya. Jadi tafsirnya, Allah berfirman tentang orang-orang kafir yang masih tetap sentiasa meragu-ragukan kebenaran, yang disebut fi miryah. Ragu ni ada yang disebut sebagai tahapnya, yang disebut sebagai waham, ada yang disebut sebagai syak, ada yang disebut sebagai zon, ada yang disebut sebagai yakin, ya tak? Sampai ke tahapnya yakin lah. Tapi sementara itu, sebelum yakin adanya waham, no, zon. Turun lagi ada syak 50-50, turun lagi adanya waham. Waham ni banyak tak percaya dari percaya. Syak percaya 50-50. Zon banyak percaya, tapi ada lagi sikit-sikit yang dia tak percaya. Itu dipanggil zon. Jadi orang kafir itu ada yang levelnya zon. Orang kafir itu adanya levelnya waham, ada yang levelnya syak. Kalau selalu kita mengikuti dialog-dialog Dr. Zakir, ya tak? Kita akan dengar macam mana, ya tak? Orang yang etis, orang yang Buddhis, orang yang Hindus, dia pandangan, persepsi dia tentang Islam, ya tak? Tapi alhamdulillah lah Dr. Zakir berjaya, ya tak? Maknanya kita kata memberikan, dipanggil apa? Tanwir, pencerahan. Arab panggil nawwara, yunawwiru, tanwir. Tanwir tu bahasa kita pencerahan, ya, berjaya memberikan pencerahan. Tanwir, yunawwir, nawwara, yunawwiru, tanwir. Kita yang ini kita lemah lah, engagement kurang. Kita engagement dengan orang yang belum, ya tak? Orang yang belum itu kurang, ya. Jadi dengan sebab itu kita kena ingat, seorang dapat hidayah dengan usaha-usaha kita, itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. La an yahdiyakallahu rajulan wahidan khairun laka mimma tala'at alaihi syams. Bahawa dengan usaha kamu ada seorang dapat hidayah petunjuk, maka itu lebih baik daripada apa yang disinari oleh matahari. Khairun laka min humurin na'am. Ianya lebih baik daripada kamu dapat satu kenderaan mewah. Humur tu, humurin na'am itu unta merah.
Ya, unta merah. Jadi kamu dapat dengan usaha kamu dapat membawa petunjuk kepada seseorang, Allah izinkan, itu lebih baik daripada kamu memperolehi satu kenderaan mewah. Ya, dalam yang lain hadis kata mimma tala'at alaihi syams, daripada apa yang disinari oleh matahari. Jadi yang ini nampak kayanya kita slow sikitlah. Tak berusaha, engage, ada hubungan sehingga orang dapat petunjuk hidayah dengan pendekatan-pendekatan dakwah kita. Dan jauhlah sekali jangan kita meliarkan orang. Udahlah ngajak idak, melarikan orang pula. Itu lagi lah tak kena. Tak? Kita ngajak orang kepada kebaikan supaya akhirnya dia dapat petunjuk idak, tiba-tiba kita meliarkan orang. Tak boleh kamu ni. Kamu tu korban. Tak boleh potong kuku, tak boleh gunting rambut. Kawan dah hitam, kawan dah hitam kan. Dah semayang dah tak sah. Ya? Semayang dah tak sah. Bila bertembung antara dengan wajib dengan sunat, mesti kita pegang yang wajib. Maka kena buang. Memang asalnya tinggalkan kuku, tinggalkan rambut dan segalanya itu dalam tempoh, maknanya kita kata 10 hari itu, maknanya dalam tempoh itu memang disunatkan. Kalau bertembung dengan yang wajib, maka dengan sendirinya kita utamakan yang wajib. Ya tak? Jadi bukan apa, kadang-kadang mendiliarkan, dia kata woi tak boleh. Kata tak boleh. Kawan dengar tu, ya Allah, remehnya lo. Udah bulunya, bulu hidungnya dah masuk. Misen dah kemari, ya tak? Jadi kita kena faham di situ, ya tak? Ini arahan yang Nabi sebut dalam hadis itu, arahannya sunat je, bukanlah sampai arahannya wajib. Jangan kita meliarkan orang, jangan kita menakutkan orang, ya tak? Jangan kita melarikan orang. Jadi benda-benda yang sifatnya ikhtiar, ada pilihan, kekalkanlah sebagai pilihan. Jangan kita bebankan, jangan kita cari yang berat. Untuk orang ni kita carikan yang ringan dulu, ya tak? Supaya dapat kita gemarkan dia untuk beragama, ya. Jangan sampai ditakut dengan agama, ya. Jadi sentiasa mereka itu meragui kebenaran. Itu yang saya kata, ada syak, ada zon, ada waham. Dia kalau hilang itu semua, dia panggil yakin secara jazam, dengan haqqul yakin, dengan ilmul yakin, ya tak? Daripada peringkat ilmu menjadi ain, menjadi haqq. Yakin tu pula 3, ya. Mula-mula ilmul yakin, naik lagi ainul yakin, naik lagi haqqul yakin. Jadi maknanya tahap demi tahap dari sudut keyakinan. Bawah daripada yakin kita ada zon. Bawah pada zon kita ada waham. Bawah pada waham kita ada bawah pada waham lah dah. Bawah daripada zon kita ada syak. Bawah pada syak kita ada waham. Bawah pada waham jahil. 2 pula tu, ada jahil basit. Turun lagi bawah jahil murakkabun. Murakkab tu lagi berat lah. Dia tak tahu yang dia tak tahu. Dia jahil yang dia tu jahil. Dia ingatnya dia tak jahil, padahal dia jahil. Ya tak? Dia tak tahu yang dia tak tahu. Itu dipanggil murakkabun. Ya tak? Lagi satu selapis. Teman memang tak tahu, minta maaf dah. Ya tak, teman. Itu dipanggil basit, simple ignorance. Ya, orang putih panggil jahil basit itu sebagai simple ignorance. Maknanya dia selapis je, dia tak tahu yang dia tahu yang dia tak tahu. Dia tahu yang dia tak tahu. Yang berlapis ni dia tak tahu yang dia tak tahu, dia ingatnya dia tahu. Dia pemula buat tahu. Ya tak? Allahu akbar. Naik ke atas adanya waham, naik ke atas adanya syak, naiknya atas adanya zon, naiknya ke atas adanya yakin, bermula dengan ilmu yakin, naik lagi ainul yakin, naik lagi haqqul yakin, ya. Jadi dikata di situ bahawa mereka akan tetap dalam keadaan yang demikian, tak mau terima hatta ta'tiyahum, ya tak? Sehingga datang kepada mereka sa'ah, dalam keadaan baghtah, ya, dalam keadaan tiba-tiba, au ya'tiyahum azab, ataupun tiba-tiba datang azab. Jadi
Kalau kita baca ayat sebelum ini, bagaimana Allah nyatakan, bagaimana Allah membinasakan minal qurun. Ya tak? Iaitu sebelum mereka, kurun-kurunnya, sebelum mereka binasa, Allah binasakan satu demi satu umat ini, ya, itu yang dikatakan menimpa dengan tiba-tiba. Azabu yaumin aqim, ya. Aqim ialah hari yang tidak produktif. Aqim iaitu selalu digunakan untuk mandul. Aqim, ya. Ya, wa mraati aqim, ya, wa mraati aqir, lagi satu disebut sebagai aqim, iaitu mandul, tak ada hasil. Kalau ibarat angin, dia tidak mendatangkan sebarang pendubungan, dia tidak mendatangkan sebarang hujan. Itu dipanggil aqim, iaitu angin yang aqim. Yaumin aqim, tak ada productivity, iaitu di padang mahsyar esok Allah tak akan bantu, ya, orang yang kafir ini tadi. Sebaliknya orang yang mukmin akan dapat bantuan demi bantuan, ya. Orang yang mukmin akan dapat bantuan demi bantuan, ya. Habis ayat 55, ya, insya-Allah. Jadi kita berhenti dekat al-mulku yauma idzinil, al-mulku yauma idzil lillah, ya, yauma idzin lillah. Betul ke tu baca tu? Betul baca. Al-mulku yauma idzil lillah. Tak ada nun kecil. Tak ada nun kecil. Tapi kalau Allah, akan ada nun kecil. Lagi sekali, ya. Di situ bukan Allah lillah. Kalau Allah akan datang nun kecil. Tapi di sini bukan Allah lillah. Lam ha. Bukan alif lam ha. Kalau alif lam ha akan ada nun muhmalah. Neglected nun, orang putih kata neglected nun, maknanya nun kecil yang tidak ditulis dalam Quran Karim, tapi ditulis dalam Quran Majid. Quran Majid, Quran kuning tu dipanggil Quran Quran Majid, ya? Bukan? Quran kuning tu yang manik Quran bawa tu Majid. Yang baru ni, yang Mushaf Osmani dipanggil Quran Karim. Di luar je Karim, kan. Yang dulu tu dipanggil Quran Majid. Yang itu dia memang suka tulis nun kecil. Bahkan banyak segala mati-mati semua ditulisnya mati-mati tu, kan. Quran yang baru tulisan itu yang resam Osmani, dia tak tulis, kadang-kadang yang mati-mati itu pun tak nampak sukunnya, ya. Tambah kalau idgham lagi tak ada nampak sukunnya, ya tak. Atau kalau orang tanya ngapa beza tu, ya sebenarnya yang Quran Majid itu dia datang dari Afghanistan, dia datang daripada Pakistan. Dia lebih Quran untuk foreigners, Quran untuk bukan Arab. Bila Quran untuk bukan Arab, ditambahkanlah sukunnya, ditambahkanlah nun kecilnya untuk memandu kita. Adapun Quran yang resam Osmani itu maknanya untuk orang Arab. Jadi kalau tak taruh nun kecil pun dia tahu macam mana nak buat. Kalau tak taruh sukun pun dia tahu macam mana nak buat. Jadi kita dapat resam Osmani, kita kena tingkatkan lah, ya tak? Kita kena tingkatkan sampai akhirnya kita berjaya dah membaca Quran resam Osmani, walaupun kurang tandanya, tak ada nun kecil, tak ada sukun, tapi kita tahu macam mana nak baca. Tapi orang lama-lama yang tak pernah baca resam Osmani, tak reti teman ni, ngapa salah cetaknya, ngapa tak ada, tak ada sukunnya, tak ada, ya tak? Bila kita dah biasa resam Osmani, dapat pula Quran Majid tu, berserabutnya kata kita, ya. Padahal dari masa kecil dulu itulah baca, ya tak? Yang dapat puluk kuning tu itulah pun, khatam tu yang dapat puluk kuning itulah pun, ya. Sudah, jangan lupa, jangan lupa jasa dia, ya tak? Baik, ada soalan, pandangan, tambahan, sila. Ya. 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 Sebab Al-Quran itu adalah ayatullah. Ya, Al-Quran itu adalah ayat Allah. Jadi Allah Ta'ala suruh kita supaya tunduk kepada ayatnya, ajarannya. Jadi sebenarnya tak ada percanggahan di situ. Bukan maknanya bila kita tunduk pada Quran, kita tak tunduk pada Allah. Dah,
Sebenarnya Quran tu kan ayat Allah. Ya, Quran itu ayat Allah. Contoh beginilah, saya hantar satu memo. Buat apa kita tunduk pada memo tu? Kita tunduk taatlah kepada Ustaz Jamaluddin. Memo tu memo Ustaz Jamaluddin. Oh sudah. Ya. Jadi tak adalah apa-apa. Tak ada apa masalah. Kita tak adalah pula kata bila tunduk pada Quran itu tidak tunduk pada Allah. Tak. Quran itu kalam Allah. Kan? Jadi untuk dimudah faham, ya, Allah Taala bagi kita, maknanya kita kata Al-Quran itu untuk tahu ajarannya, ya, untuk tahu ajarannya. Ayat simbolik kepada Allah. Tunduk baginya, iaitu bagi Al-Quran, tunduk baginya bagi Rasul oleh qulubuhum, hati-hati mereka. Qulub jadi fa'il. Qulub jadi fa'il kepada tukhbita. Jadi hati yang tunduk ni tadi, ya tak? Maksudnya ialah menyerah pasrah kepada kehendak Allah, kehendak Rasul, ya, sebab Al-Quran itu adalah kehendak Allah. Rasul pun adalah merupakan, maknanya kita kata kehendak Allah. Man yuti'ir rasul faqad ata' Allah, man yuti'ir rasul faqad ata' Allah. Siapa yang taat Rasul, sesungguhnya dia telah taat Allah, ya. Lain? Baik, kalau nak kira lah tauqid ataupun waktu tempatan, ya tak? Waktu tempatan di sini sama dengan yang di sana, ya, 5.10 tadilah, ya. Wukuf bi Arafah bermula pukul petang tadi 5.10 sampai pukul 11 sekarang. Ya tak? Sampai pukul 11 malam sekarang, ya. Masa yang mustajab kalau di sana, ya tak? Dia tengah berhimpun lah di padang Arafah itu dan sedang mendengar khutbah lah sekarang ni. Ya, sekarang ni sedang mendengar khutbah daripada Masjid Namirah, ya tak? Nama masjidnya Masjid Namirah. Nabi berkhutbah atas unta. Ya, ada riwayatnya, ya, Nabi berkhutbah di atas unta di, maknanya Namirah itu, untuk didengar oleh ketika itu 100,000 manusia. Macam mana nak dengar 100,000? Jadi Nabi ada mubaligh nama dia. Jangan 100 orang seorang mubaligh, 1 orang seorang mubaligh. Ya ayuhan nas, itu sampai kepada yang 100 tu. Ya ayuhan nas, ya. Kullukum min Adam, sampai kullukum min Adam, sampai pula 100 orang satu, 100 orang satu. Mikrofon masih tu. Mikrofon masih tu, ya tak? Dia pakai mubaligh. Jadi maknanya bayang kalau dah 100,000, berapa mubaligh? Ya tak? Sebab 100 orang satu mubaligh, 1 orang satu mubaligh. Jadi 100,000 bagi 100, 1,000, ya tak? 1,000 mubaligh. Nak menyampaikan tu. Itu cara dan kaedah ketika itu, ya, ketika itu. Jadi maknanya mereka berhimpun, dan antara khutbah Nabi ketika haji wada' itu sebenarnya haji pertama dan haji terakhirlah, hajjatul wada', ya. Kullukum min Adam wa Adamu min turab, dan Adam itu daripada tanah. La fadla li arabiyyin ala a'jamiyyin, tak ada lebihnya orang Arab ke atas yang bukan Arab. Wala li abyadin ala aswadin, tak ada lebihnya orang kulit putih ke atas kulit hitam. An-nasu sawasiyatun, manusia itu semuanya sama. Ka asnanil musht, seperti gigi sikat, ya tak? Inna akramakum indallah. Jadi ianya berlanjutan selepas sahaja khutbah, sembahyang jamak takdim. Ya, sembahyang jamak takdim. Muzdalifah jamak takhir. Kan kita daripada Arafah tu, bila bang je kita berangkat, kita tak sembahyang pasal jamak takhir di Muzdalifah, nak ngutip batu. Tapi sebelum itu kita jamak takhir, kemudian kita pun mengutip batu. Bila menjelang je subuh, ya tak? Maka kita solat subuh, kemudian kita berangkat ke Mina untuk melontos setan, ya tak? Untuk melontos setan, bawa senjata. Kami turun menyerang. Operasi kami adalah operasi subuh. Ya.
Baik, jadi di padang Arafah ini kita sebenarnya mustajabud doa, mohonlah ya tak. Maknanya dalam tempoh yang ada ni sampai pukul 11 terang. Ya, elok kita maknanya berdoa, kalau tak beramai pun sendiri-sendiri pohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya tak, berzikirlah ya, dan pohonlah kepada Allah ya, insya-Allah. Saya mengajak diri saya dan diri tuan-tuan lah. Ada apa-apa soalan, sila. Ya. Syamsiah, bukan alif lam syamsiah, bukan alif lam ma'rifah. Alif itu sebenarnya daripada alqa, daripada perkataan asal. Dia bukan tambahan. Dia bukan alif lam syamsiah ma'rifah apa semua itu. Itu sebenarnya daripada asalnya laqiya, jumpa. Alqa, mencampakkan. Ya tak? Sehingga boleh berjumpa. Ya tak? Maknanya dia kalau asalnya laqiya. Laqiya tu jumpa. Alqa ialah mencampakkan, ya, ataupun kita kata menjumpakan, menjumpakan. Jadi alqa syaitan, Allah campakkan bisikannya fi umniyatih, dalam maknanya kita kata angan-angannya, dalam angan. Jadi alqa tu bukan alif lam, tu bukan alif lam ma'rifah, bukan. Ini fi'il ni. Alif, adapun alif lam ma'rifah itu alif lam syamsiah qamariyah tu itu dalam isim. Ini bukan isim. Ini fi'il. Sepatutnya ada tulis hamzah qata' di situ ya. Sepatutnya kalau betul cara tulisnya dari sudut kaedah penulisan, hamzah tu ada alif, ada alif tu ada hamzah. Dipanggil hamzah qata'. Ada topi. Back Matterson. Ya dah. Ada topi ya. Sepatutnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa ana an-nahar waj'alhu hujjatan lana wa la taj'alhu hujjatan alaina. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.